A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat dirahmati Allah, insya-Allah pada kali ini kita akan sambung tadabbur surah Al-Waqi'ah, iaitu pada 4 ayat persoalan yang ditujukan kepada golongan kafir yang mendustakan hari kebangkitan, iaitu pada ayat yang ketiga pada ayat ke-68. Kalau semua dia ada 4, kita dah tadabbur 2, iaitu ayat 58 hingga ayat 62 dan ayat 63 hingga ayat 67. Jadi insya-Allah pada kali ini kita akan tadabbur iaitu pada ayat 68 hingga ayat 70 insya-Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون Sadaqallahul azim. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya atau kami yang menurunkannya? Kalau kami kehendak, nescaya kami jadikan ia masin. Maka mengapakah kamu tidak bersyukur? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ringkas saja pada perbahasan ini. Baik, sebelum ni kita dah tadabbur 2 daripada 4 ayat persoalan yang menjadi bukti akan kebenaran hari kebangkitan, iaitu yang pertama, bagaimana Allah soal berkaitan tentang air mani yang asal kepada kejadian manusia. Kemudian yang kedua iaitu berkaitan tentang air yang menjadi yang kedua adalah apa yang ditanam, yakni apa yang kita bercucuk tanam tu, siapakah yang menghidupkan. Manakala kali ini Allah Ta'ala tanya soalan, iaitu yang berkaitan tentang air yang Allah turunkan. Jadi pada ayat yang pertama, iaitu ayat ke-68 ni, Allah Ta'ala berfirman, Afara'aytumul ma'alladhi tashrabun. Berdasarkan tafsir dalam kitab Tafsir Muyassar mengatakan, ayat ni menyebut ialah, khabarkan kepada aku tentang air yang kalian minum untuk meredakan dahaga kalian. Maksud kata, air yang digunakan, yang boleh kita minum, bukan air sebarangan air, sebab tak semua air yang boleh diminum. Walaupun 3/4 dunia ini diliputi oleh air, bukan semua air itu boleh minum. Sebagai contoh, air laut. Kalau minum air laut tu, na'udzubillah lah. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Disebut lagi, Allah tanya, apakah kalian yang menurunkannya dari awan? Maksud menurunkan air itu daripada awan di langit, atau kami yang menurunkannya? Menurut tafsiran Ibnu Abbas, Mujahid dan lain-lain ulama yang menafsirkan kalimah al-muzni yang bermaksud awan. Pada ayat tu, antum anzaltumuhu minal muzni. Adakah kamu yang menurunkan air itu daripada awan? Yang awan ni tempat letaknya adalah di langit. Jadi Allah tanya, Lau nasha'u ja'annahu ujajan falaulah tashkurun. Lalu Allah kata apa? Kalaulah kami nak, nescaya kami jadikan air tadi itu masin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur? Masya Allah. Kalaulah air hujan yang turun tu adalah air masin, maksudnya
Sama masin macam air laut, bagaimana keadaan kita? Mana sumber air yang boleh kita boleh guna untuk minum, untuk kegunaan harian kita? Sebab Allah kata falaula tashkurun, kan? Mengapa kamu tak bersyukur? Ni kenapa kalian tidak mensyukuri nikmat Allah yang telah menciptakan air yang tawar bagi kalian untuk kalian minum dan manfaatkan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam surah An-Nahl ayat 10 dan 11, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Yumbitu lakum bihi az-zar'a waz-zaytuna wan-nakhila wal-a'nab wa min kulli ats-tsamarati inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Bagi kamu sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagian lain menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhnya kamu mengembalakan ternakmu, maksudnya untuk ternak binatang, lembu ke kambing ke dan sebagainya. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, yakni zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Jelas dalam ayat ni, kalaulah betul kita ni boleh fikir, boleh, maksudnya boleh, perkara ni tak perlu jadi cerdik pun, kita boleh fikir yang bahawa siapa yang boleh memberikan kepada kita air yang boleh beri manfaat pada kehidupan kita? Sudah tentulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan lagi oleh Ibnu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan kepada kami, Utsman Ibnu Sa'id Ibnu Murrah telah menceritakan kepada kami oleh Fudail Ibnu Marzuq daripada Jabir, daripada Abu Ja'far, daripada Nabi SAW bahawa apabila baginda Nabi SAW selesai dari minum, dia akan membaca doa berikut. Apakah doa Nabi itu? Alhamdulillahillazi saqana adban furatan birahmatih walam yaj'alhu milhan ujaban bizunubina. Nabi akan doa, segala puji bagi Allah yang telah beri kami minum air yang tawar lagi menyegarkan berkat rahmatnya dan tidak menjadikan masin lagi pahit kerana dosa-dosa kami. Masya Allah. Jadi dalam ayat 68 hingga ayat ke-70 jelas menunjukkan kepada kita apa yang dinyatakan dalam tafsir Al-Wajiz oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Ini adalah bukti yang ketiga kebenaran hari kebangkitan, di mana Allah Ta'ala berfirman, habarkan kepadaku tentang air segar yang bersih yang kalian minum. Apakah kalian yang menurunkan dari awan, ataukah kami yang menurunkan kepada kalian dan mengalihkan kepada kalian untuk diambil manfaatnya? Jika kami berkehendak, boleh saja kami jadikan air itu masin dan kotor sehingga tidak dapat diminum. Amat teruklah rasa syukur kalian kepada Allah dan Dia memberikan kepada kalian nikmat, maka esakanlah Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada ayat ini jelas menunjukkan kepada kita berkaitan tentang apa? Iaitu berkaitan tentang air yang sepatut kita syukuri. Jadi apa yang boleh kita tadabbur? Yang pertama ialah ini merupakan bukti kebenaran hari kebangkitan yang ketiga. Hubung kait dengan bukti yang pertama, iaitu bila mana Allah Ta'ala menanyakan supaya kita memerhatikan
bagaimana penciptaan manusia itu bermula dengan air mani. Manakala bukti kebenaran hari kebangkitan yang kedua, iaitu bagaimana apa yang kita tanam, yakni kita tanam biji benih, cuba tengok sampai tempoh masanya dia tumbuh dan keluar hasil. Siapakah yang menumbuhkan? Jadi kali ini ada hubung kait, iaitu bila mana Allah tanya siapakah yang menurunkan air daripada awan itu. Jadi air ni dia merupakan elemen kehidupan. Inilah hubung kait antara bukti yang pertama dan bukti yang kedua dengan bukti yang ketiga ini. Manusia berkembang biak dengan air, yakni air mani, dengan perkahwinan, lalu dapat zuriat, bergenerasi dan bergenerasi. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan, hidup disebabkan ia memerlukan air untuk hidup. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 30, Allah Ta'ala berfirman, أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah tercantum padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Jelas dalam ayat ini menyebutkan tentang air itu adalah sumber kehidupan. Dan dijelaskan lagi, boleh rujuk dalam surah Al-Furqan ayat 54, iaitu bahawa air itu adalah permulaan bagi penciptaan manusia. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa huwallazi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu berketurunan, dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. Begitu juga dalam surah Al-Mu'minun ayat 19, air bagi tumbuh-tumbuhan. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. Lalu dengan air itu kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan. Allahu Akbar. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, jelas sekali bila Allah tanya tu adalah untuk kita fikir. Allah suruh kita fikir tentang air ni. Seperti yang kita maklum, hampir 3/4 daripada permukaan bumi ni adalah air. Masya Allah. Kalau kita tengok globe, tengok bahawa sememangnya diliputi lautan. Begitu juga dengan tubuh manusia ni, bahawa 70%-nya adalah komposisi tubuh manusia adalah air. Mana kata manusia hidup ni dia perlukan air. Cuba sama-sama kita fikirkan, kebanyakan dari sumber air itu adalah air masin. Sebab itulah kita perlu bersyukur bila Allah turunkan hujan, sebab air hujan ni terus boleh minum, Maksudnya air itu adalah air yang bersih, air yang boleh diguna untuk kehidupan. Jadi sebab itu sama-sama kita cuba ambil ibrah dengan sebab turunnya hujan, lalu bagaimana dengan hujan tersebut boleh menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dengan adanya aliran-aliran sungai yang menjadi tempat takungan air yang bersih yang boleh kita guna untuk kehidupan. Dan begitu juga dengan hutan-hutan, tumbuh-tumbuhan yang ada menjadi tempat tadahan hujan yang boleh
berikan kepada kita manfaat daripada air tersebut. Cuma untuk kita melihat bagaimana Islam telah meletakkan garis pandu, kan? Bagaimana baginda Nabi SAW mengajar kita adab-adab ataupun akhlak dalam kehidupan, dalam memanfaatkan air. Sebagai contoh, ada doa yang dibacakan oleh Nabi SAW dalam satu riwayat, an Aisyah anna Rasulullah SAW kana idza ra'a al-matara qala Allahumma sayyiban nafi'an. Daripada Aisyah menyatakan bahawa Rasulullah SAW bila dia melihat hujan, baginda akan berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah jadikanlah hujan ini bermanfaat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi apa yang kita maklum daripada hadis ini menunjukkan bahawa betapa baginda Nabi SAW menunjukkan kepada kita perlunya kita mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita doa, ya Allah, minta. Kenapa? Boleh jadi Allah turunkan hujan ini ada kalanya untuk kebaikan, ada juga kemudaratan. Sebagai contoh, berhari-hari hujan lebat turun sehingga menyebabkan paras sungai, paras air di sungai meningkat, menyebabkan banjir. Na'udzubillah, kan? Jadi sebab itu kita perlu berdoa pada Allah, mudah-mudahan apa yang Allah turunkan itu adalah kebaikan. Jadi sebab itu sama-sama bila kita dapat nikmat dengan ada dia hujan, kan, maka di situ perlulah kita bersyukur, kan? Di penghujung ayat ni pun menyebutkan kepada kita, kenapa kamu tak bersyukur, kan? Jadi bersyukurlah atas nikmat air yang Allah kurniakan. Bagaimana cara untuk kita mensyukuri nikmat air ini? Sebagaimana satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika melintasi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an yang sedang berwuduk dengan menggunakan air yang banyak. Lalu baginda bertanya, mengapakah dengan pembaziran ini? Maksudnya dia berwuduk tapi dalam keadaan guna air yang banyak, kan? Sa'ad bin Abi Waqqas pun bertanya kepada Nabi, apakah di dalam soal berwuduk pun dikira pembaziran? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, membazir tetap membazir walaupun kamu berada di sungai yang mengalir. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi apa yang disebutkan dalam hadis ini ialah adab ataupun akhlak kita dalam menggunakan air. Hendaklah kita berjimat cermat, jangan kita membazir. Bila sebut berkaitan tentang air, bahawa yang kita hari-hari guna air tawar ni, jadi kadang-kadang kita tak terfikir pun bahawa daripada mana sumber air itu, berapa banyak lagi yang tinggal sumber air itu, kan? Sebab tu sama-sama kita kena fikir, kalau hujan tak turun bagaimana keadaan. Sebab itu dalam surah Al-Isra ayat 27, ini peringatan Allah ni. Allah kata apa? Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya orang yang membazir itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi di sini Nabi SAW mengajar kita agar tidak membazir. Walaupun air itu banyak, kan? Sekarang ni rumah kita air buka pilih dia keluar air, buka pilih dia keluar air, kan? Sebab kita tak pernah mungkin satu ketika kalaulah Allah uji kita dengan ketiadaan air, bagaimana keadaan kita? Tak boleh bayang bagaimana saudara-saudara kita yang berada di Afrika, kan? Mereka nak gunakan air kadang-kadang tu berhari-hari tak mandi dan seumpamanya, hanya mendapat air daripada lopak-lopak dan seumpamanya. Bahkan hari ini kita kaya dengan sumber air, sepatutnya kita perlu bersyukur di atas nikmat Allah Ta'ala. Kenapa? Allah kata dalam surah Ibrahim ayat 7, wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepada kamu, dan jika kamu mengingkari yakni kufur nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi sama-sama kita memanfaatkan air yang ada
Mudah-mudahan dengan ayat itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Allah menyukai orang-orang yang bersyukur. Wallahu alam. Kita tangguh dulu. Jadi insya-Allah nanti ada masa kita sambung lagi.